Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada hari ini. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita musim PKP ni. Dah masuk kali ke-3. Okay. Dah berterusan berkaitan dengan tajuk kita tak boleh jumpa. Jadi kita teruskan insyaAllah kelas pengajian kita secara online, dan semua Ta'ala angkat dari kita umat Islam keadaan yang wabak yang menyempitkan kehidupan kita ni. Semua Ta'ala sembuhkan siapa yang sakit. Semua jadikan ia adalah pahala syahid bagi siapa yang diberikan oleh Ta'ala kematian, dan semua tu adalah daripada ketentuan Allah SWT. Dan kalau benda ni daripada teori konspirasi sekalipun, perancangan Yahudi atau Nasrani ke atau siapa-siapa, takkan kena pada kita kecuali apa yang Ta'ala tentukan kat atas kita kena. Dan tak ada siapa boleh lari daripada daripada musibah yang Allah Ta'ala tetapkan kat atas dirinya. Okay? Baik. Hari ni kita akan sambung berkenaan dengan tajuk yang kita dah mulakan kali kedua ni, ini kali kedua, berkenaan dengan tajuk tanda-tanda kiamat dalam Al-Quran Karim, tanda kiamat Al-Quran Karim. Sebenarnya kita sebutkan itu sebenarnya dalam Al-Quran Karim disebutkan 5 tanda yang kita boleh baca, bukan tanda yang ketika kemusnahan bumi, tapi tanda-tanda yang disebutkan dalam Al-Quran Karim dan diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada antara tanda besar tersebut adalah Isa alaihissalam, turunnya Isa, kemudian berkenaan dengan tajuk Ya'juj dan Ma'juj, kemudian berkenaan dengan terbit matahari daripada barat dan binatang keluar daripada bumi, kemudian asap. Ini 5 yang datang, kita akan bincangkan satu persatu, dan hari ini insya-Allah tajuk tentang Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Baik, turunnya Isa alaihissalam ini adalah di antara perkara yang berkait dengan kejadian kiamat. So bila Isa turun nanti, dia termasuk dari tanda kiamat. Sebab Nabi sebutkan sedemikian. Kita akan bacakan beberapa ayat Quran yang terlibat dengan tajuk ni. Baik, terbabit dengan tajuk ni. Baik. Pertama, dalil mengenai turunnya Isa AS. Dalil tentang turunnya Isa AS. Apa dalil dia? Telah berpendapat kebanyakan ahli tafsir. Ahli tafsir telah berpendapat kebanyakan, kata keseluruhan ahli tafsir, kepada bahawa turunnya Isa AS pada akhir zaman adalah tanda, satu tanda dari tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda besar kiamat yang ia berlaku ketika sangat-sangat dekat, hampir berlaku kiamat. Macam kita sebut tanda kecil, kita kata hari itu ia adalah apa tanda yang dijadikan akan terjadi, tetapi tidaklah mesti dekat dengan kiamat. Macam kematian Nabi sendiri SAW, baginda kata itu adalah tanda kiamat. Kan dia kata kira 6 perkara sebelum berlakunya kiamat. Kematian Nabi adalah di antara perkara tersebut. Dan ia telah pun terjadi. Wabak penyakit, penaklukan Baitul Maqdis, semua dah terjadi. 3 tu. Yang 3 lagi kita tengah nantikan adalah menyimpan ruahnya harta. Kemudian fitnah kepada semua orang Arab. Kemudian ketiga berkenaan dengan satu peperangan besar dan laku perdamaian di antara kita dengan Bani Asfar. Itu ada, kita akan bincangkan satu-satu lah. Cuma yang ini kita bincangkan tumpu pada tajuk Quran. Sebab apa dalam Quran Karim disebutkan tentang tanda kiamat tu. Baik. Dia kata telah berpendapat kebanyakan ahli tafsir atau keseluruhan ahli tafsir kepada bahawa turunnya Isa AS pada akhir zaman adalah salah satu tanda kiamat yang besar. Dan mereka berdalilkan di atas itu dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-61. Surah Zukhruf ayat ke-61. Allah Ta'ala ceritakan tentang Isa AS. Allah Ta'ala kata, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun nabiha wattabi'uni hadha siratum mustaqim. Maksudnya dia,
Dia adalah tanda atau pengetahuan untuk kiamat, untuk detik berkenaan. Maka janganlah kalian semua ragu-ragu dengannya. Dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Maka firman Allah Ta'ala kat situ, wa innahu la'ilmu lis-sa'ati, dalam surah Zukhruf ayat ke 61 Az-Zukhruf 61. Macam mana tak? Okay. Tak ada suara? Serius? Tak ada suara? Takkan kot. Kadang diorang ni bagi komen apa menakutkan. Mengerikan tu tak? Orang dah lah apa tak ada ni, apa tak ada nak buat macam mana lah. Kita dah cuba cara kita. Internet ni kita pakai je. Bukan kita tahu nak cantum atau tidak. Dia tak ada suara. Kejut Dan. Okay. Senyap je. Sekejap. Serius tak ada suara ke ni? Tersekat-sekat. Hai. Macam mana nak buat? Saya dah reboot sebenarnya. Saya dah reboot apa? Pula. Saya nak tengok Saya nak tengok. Ya. Ada lah suara. Saya tak ada suara pula. Sekejap. Mana nak tengok ni? Sekejap. Sekejap Saya pun tak tahu nak tengok mana dah. Betul tak ada suara ni? Serius? Kan kena reboot balik yang. Salah betul. Sekejap. Rasanya ada suara ni. Mana dia? Sekejap. La haula wala quwata illa billah. Saya dah reboot sebenarnya. Saya punya modem, saya punya router semua saya reboot dah. Macam mana boleh tak ada lagi? Sekejap. Dah hilang pula kat mana nak buat ni. Saya tak nampak dah. Ya. Okey, sekejap. Ada orang kata okey lah. Jangan takutkan saya. Jangan buat komen kebukan. Okey, baik, alhamdulillah. Dan saya kena kabut dia. Saya takut suara tak ada. Okey. Surah macam saya pastekan kat situ surah Az-Zukhruf 61. Yang itu ayat surah Az-Zukhruf 61 Allah nyatakan wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarun biha. Sebenarnya dia untuk Isa tu adalah tanda. Okey, maksud dia apa? Nuzul Isa alaihi salam adalah tanda kiamat. Dan telah bendalilkan pula sebahagian ahli tafsir juga ke atas perkara itu dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. An-Nisa 159. An-Nisa 159. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nisa 159. Dia sekarang ni dekat panggil Facebook ni, dia punya video untuk online tu jadi kelam kabut sikit. Kena ada inilah itulah sebagainya kan. Jadi saya pun jadi macam tak biasa dah. Kita takut hilang dia. Hilang dia punya maklumat. Okey. Dalam surah An-Nisa 159 Allah Ta'ala nyatakan wa im min ahli kitab, dan sebenarnya di kalangan ahli kitab illa la yu'minan nabihi, tiada di kalangan ahli kitab kecuali pasti akan beriman dengannya qabla mautihi, sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan dia akan jadi ke atas mereka pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat sebagai saksi. Okey. Itu antara dalil menunjukkan bahawa tajuk tersebut pasal Allah Ta'ala nyatakan mana pasti beriman dengan dia sebelum kematiannya. Dan Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Ta'ala dan dia belum mati. Dan dia diwafatkan, dipisah roh dengan jasad tapi belum lagi mati. Itu jelas baik daripada surah An-Nisa 159. Jadi antara yang menunjukkan perkara itu daripada sunnah Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim yang kita bincangkan itu, yang kita share tu kan. Sahih Muslim hadis nombor 2901.
Okay. 2901. Nabi SAW menyatakan bila mana daripada Huzaifah bin Asid, beliau berkata, dia telah muncul Nabi SAW kepada kami, dan kami duduk situ sedang saling ingat saling ingat mengingatkan. Lepas tu Nabi kata, ma tadzakarun, apa kalian ingat memperingatkan apa ni? Tajuk apa ni kalian ingat memperingatkan? Qalu nadhkurus sa'ata, kami mengingat akan kiamat. Kami ingat akan kiamat. Okey, maka Nabi SAW pun bila diorang kata macam tu, Nabi pun sabda. Nabi kata, dan yang kita ada share itu hadis ni, Nabi kata Sahih Muslim dalam Sahih Muslim. (2901). Okey. Dah di berkenaan Nabi sabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Sungguh ia kiamat tu takkan terjadi sehinggalah kalian lihat sebelumnya 10 tanda. Fadzakara, maka Nabi pun sebut, kata Huzaifah bin Asid, ad-dukhan. Cuma kat sini kita sebut itu kan tanpa tertib. Sebab dalam hadis yang tentang 6 perkara tu Nabi kata tertib, summa. Di sini Nabi gunakan dengan lafaz dan. Okey, Nabi sebut ad-dukhan, asap, wad dajjal, dabah, binatang, kita keluar, tulu'u syams min maghribiha, terbit matahari pada baratnya, nuzulu Isa, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian tiga tanah runtuh, khasfun bil masyriqi, tanah runtuh di arah timur, wa khasfun bil maghribi, tanah runtuh di barat, wa khasfun bil jazatil arab, dan satu tanah runtuh di tanah Arab. Kemudian wa akhiru zalika, akhir perkara itu adalah narun, ada api, takhruju minal yaman, keluar daripada Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim, yang usir manusia kepada tempat perhimpunan mereka, ini ke bumi Syam. Daripada selatan tu akan keluar api, keluar suruh manusia pergi ke arah Syam. Jadi Nabi sebutkan di antara perkara berkenaan adalah turunnya Isa alaihi salam. Okey. Tafsir ayat surah Zukhruf ayat 61 tu, tafsir ayat tu Allah Taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarun nabiha wa tabi'uni hadza siratum mustaqim. Dan sebenarnya ia adalah tanda ataupun pengetahuan bagi kiamat. Maka jangan kalian ragu-ragu terhadap kiamat itu, dan ikutilah aku, dan inilah jalan yang lurus. Az-Zukhruf 61. Yang masyhur di kalangan ahli tafsir bahawa dhamir innahu tu sebenarnya ia atau dia tu dalam firman Allah Taala adalah kepada Isa alaihi salam. Ada yang mengatakan dia ada Quran, ada kata ia adalah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dikendaki dekat situ adalah dengan firman Allah Taala sebenarnya dia adalah tanda untuk kiamat. Maksud dia turunnya Isa alaihi salam adalah di antara tanda untuk kiamat macam kita nyatakan. Okay. Dan yang rajihnya memang dalil yang pertama lah yang menunjukkan bahawa ayat tadi akan kita bincangkan menunjukkan bahawa Isa AS yang dimaksudkan. Makna ayat berkenaan adalah sesungguhnya turunnya Isa AS daripada langit ke bumi adalah pada akhir zaman nanti, okay, adalah tanda bagi kiamat. Dia adalah ilmu lisa'ah, li alamatun lisa'ah, syaratun min asyratiha, petanda daripada petanda kiamat. Okay. Dan apa yang memberitahu, yang diketahui dengan turunnya Isa tu dekatnya berlaku kiamat. Maka jangan kalian rasa ragu terhadap kiamat. Okey, jangan kamu ragu terhadap kiamat tu pasti terjadi. Okey. Sedangkan itu tafsir surah Az-Zukhruf. Surah An-Nisa 159 yang kita bacakan tadi, Allah Taala nyatakan wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Sungguhnya ada kalangan ahli kitab pasti akan beriman dengannya sebelum daripada kematian Isa alaihissalam, pada hari wa yaumil qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat nanti dia menjadi ke atas mereka sebagai saksi. Okey. Jadi bercanggahan ahli tafsir tentang takwil atau penjelasan ayat yang mulia ini. Ayat yang ini kepada empat maksud atau empat pendapat. Okey. Dia kata dan pencanggahan mereka ni terhasil daripada kembalinya bihi kan, beriman dengannya, atau lepas tu kematiannya, pasti beriman dengannya sebelum kematiannya. Siapa nya pertama, nya kedua. Jadi perincian dia, pertama telah berpendapat sekumpulan dengan ahli tafsir
kepada dua hal tersebut kembali pada Isa alaihissalam. Ya, dan tafsir itu berasaskan kepada apa yang berikut. Firman Allah Ta'ala, dan tiada di kalangan ahli kitab, wa min ahli kitab, maksudnya semua Yahudi dan Nasrani. Ya, maksudnya tiada Yahudi atau Nasrani, illa la yu'minan nabi, kecuali pasti beriman dengannya. Mereka pasti akan beriman tentang Isa alaihissalam, bahawa dia Abdullah, utusannya, dan tidak disalib, tak dibunuh, sebagai dan hanyalah dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Sebelum kematiannya ini terjadi, iman ini dia terjadi di antara turunnya Isa pada akhir zaman dengan kematian dia. Maksudnya bila Isa turun nanti kiamat kan. Pada akhir zaman nanti Isa turun, maka jarak itu, pada kedudukan itulah mereka pasti beriman dengan dia sebelum dia mati. Sebelum Isa AS dimatikan. Dan di mana Isa AS disebut dalam hadis Nabi SAW akan tinggal di muka bumi selepas dia turun selama 40 tahun. Dan dia akan mati selepas itu. Bukan ratusan tahun, 40 tahun je Allah Ta'ala berikan. Dan pada hari kiamat, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat Isa AS akan jadi ke atas mereka, ke atas ahli kitab ni sebagai saksi. Maksud dia akan bersaksi, menjadi saksi Isa AS pada hari kiamat ke atas Yahudi tentang pembohongan terhadapnya dan orang Nasrani terhadap pelampauan pada dirinya, sehingga mereka berkatakan dia adalah anak Tuhan dan mereka kata dia adalah Allah. Ini benda-benda yang berlaku, yang akan jadi Isa AS menjadi saksi bahawa mereka telah berdusta dan juga melampau. Pendapat ini yang pertama yang kata dua-dua tu wa innahu yang pertama dan kedua tu dua-dua tu adalah balik pada Isa. Ini pendapat yang datang daripada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Malik, Hasan Al-Basri, Qatadah, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, Ad-Dhahhak, Sa'id bin Jubair dan ramai lagi. Ini pendapat pertama, kata dalam ayat 159 surah An-Nisa itu terang-terangan menunjukkan bahawa tajuk tu adalah Isa alaihissalam. Maksudnya Isa tu punya turun tu disebut dalam ayat berkenaan. Kemudian telah berpendapat sebahagian ahli tafsir pula kepada yang pertama balik pada Isa. Okay. Tapi kedua tu ahli kitab tu sendiri. Maksud dia bila Isa turun nanti kan, orang ahli kitab tadi pasti beriman dengannya sebelum kematian ahli kitab itu sendiri. Di mana ayat tu maksud dia apa? Tiada seorang pun ikan ahli kitab Yahudi ke Nasrani ke kecuali pasti beriman dengan Isa sebelum kematian dirinya. Itu sebelum kematian ahli kitab berkenaan. Dan itu ketika mana dia lihat malaikat maut, akan tapi iman di ketika itu tidak lagi bermanfaat. Kerana ketika itu dah sampai kat situ baru nak mengaku Isa betul, memang utusan Tuhan, memang hamba Allah Ta'ala. Tapi tak sampai kat situ tak berguna dah. Maka Yahudi akan mengaku dia utusan Tuhan, Nasrani pun akan mengaku dia adalah utusan Tuhan, bukan anak Tuhan. Pendapat ini datang daripada Ibn Abbas dan satu riwayat yang lain, Hasan Al-Basri, Mujahid bin Jabr dan juga Ikrimah. Okay. Kedua. La yu'minun nabi qabla mautihi. Kedua tu adalah orang tu sendiri, ahli kitab itu. Ketiga, dikatakan bahawa pertama untuk Muhammad. Okay. Dan kedua untuk ahli kitab. Maksud dia, seorang ahli kitab itu pasti beriman dengan Nabi Muhammad SAW ketika mana hadirnya ahli kitab tu pada kematiannya. Dan dia akan nampaklah nampak kematian dia, maka namun begitu tidaklah bermanfaat keimanan dia ketika itu. Pendapat yang keempat adalah dikatakan pertama kepada Allah Ta'ala, kedua pada ahli kitab tu. Maksud dia ahli kitab itu pasti akan beriman dengan Allah Azza wa Jalla, dan itu ketika datang kepada dia kematian, di mana tidak ada manfaat keimanan dia ketika itu. Berkata Imam Qurtubi, takwilan yang pertama yang kata bahawa ahli kitab itu orang ahli kitab pasti beriman dengan Isa sebelum kematian Isa, ataupun ahli kitab itu pasti beriman dengan Isa sebelum kematian dirinya. Dua takwilan itu adalah paling zahir. Ada berkata Imam Tabari, Imam Qurtubi, berkata Imam Tabari, okay, dia menjelaskan atau dia menguatkan pendapat pertama, iaitu dua-dua hal tadi balik pada Isa. Dia kata yang paling utama pendapat dengan kesahihan dan ketepatan adalah kata-kata siapa yang mengatakan takwilan itu, dan bahawa di kalangan ahli kitab pasti beriman dengan Isa sebelum kematian Isa alaihissalam. Okay, dan telah menyokong Ibnu Katsir rahimahullah tarjih yang diletakkan oleh Imam Tabari sambil berkata tidak ada syak bahawa ini yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dia adalah yang sahih, kerana ialah maksud daripada baris ayat berkenaan yang ceritakan berkenaan dengan Isa turun, Isa alaihissalam dipertuhankan sebab dia tidak akan dia tidak akan setuju dengan dipertuhankan,
Dan ketika dia apa membetulkan balik tu, apa tajuk berkenaan, Allah Taala selitkan tentang tajuk tentang orang ahli kitab pasti beriman dengan dia. Okey. Pasal ayat tu memperakui tentang kebatilan apa yang didakwa oleh Yahudi, bahawa dia bunuh Isa. Pada dan tu ada tajuk tentang Isa dibunuh. Orang Yahudi dakwa dia telah salib, bunuh Isa di atas palang. Okay, dan juga dan telah menerima siapa menerima kepada mereka di kalangan Nasrani yang jahil pun terima juga khabar tersebut. Maka Allah Taala beritahu bahawa tak berlaku perkara berkenaan sedemikian, tapi diserupakan untuk mereka, lalu mereka bunuh apa yang diserupakan kepada mereka. Okay, tapi mereka tidak cek semula perkara itu. Kalau ikut Ahmad Didat tak, dia kata jadikan macam nampak macam mati tapi tak mati. Ahmad Didat kan pasal gunakan teks daripada Bible, dia pakai teks bahawa Isa dia dapat ditangkap, diseksa dan sebagainya, tapi tak mati di atas palang sebab digantung Isa AS. Ikut pada Ahmad Didat rahimahullah, penjelasan dia kata digantung tu hanya 3 jam saja atau paling lama 6 jam, dan tak ada orang mati di atas salib tu dalam tempoh kurang sedemikian. Bahkan orang boleh hidup berhari-hari, ada 3 hari baru mati pun ada. So bila digantung dalam palang, atas palang tu kan, dia punya pernafasan dia akan susah, dan dia akan mati sikit, dia perlahan-lahan. Tapi Ahmad Didat dia jawab, dia kata masa digantung Isa AS tu tidaklah terlampau cukup untuk panggil kematian. Dan kalau kata berkenaan tukar muka pun, orang lain jadi muka Isa kemudian ditangkap orang tersebut dan dibunuh orang berkenaan, itu pun daripada Israiliyat, bukan daripada hadis Nabi SAW. Ikut hadis Nabi SAW tak ada pun sedemikian. Cuma macam kita kata, banyak ahli tafsir pilih pendapat yang kata ditukarkan keserupaan tadi. Tapi kita kata itu banyak daripada Israiliyat, bukan daripada hadis Nabi SAW. Sebab kat sini timbul tajuk pada setengah orang tak boleh terima berkenaan dengan para Nabi ini boleh dibunuh, sedangkan Bani Israel telah bunuh para Nabi yang banyak. Ini kena faham. Bahkan kita baca dalam kisah surah Yasin kan, wadrib lahum mathal ashabul qaryati tu, yang ayat surah Yasin tu, itu kisah kematian 3 Rasul serentak berserta dengan orang bantu mereka. So Rasul Allah Ta'ala, para Nabi Allah Ta'ala boleh dibunuh dan mati. Bukan maksudnya kalau Isa AS, kenapa Allah Ta'ala tak selamatkan? Ada sebab lah. Ada sebab dia, Allah Ta'ala lebih mengetahui kenapa tak diselamatkan. Tapi lepas diorang ingat dah mati, tapi Isa AS tak mati, diangkat lepas dari itu. Itu sudut yang kita faham. Tapi ala kulli hal, erti kata lain, Isa AS kan diangkat oleh Allah SWT. Itu sabit dia. Okay? Kemudian bahawa dia, Allah Ta'ala mengangkat Isa kepadanya, dan bahawa dia kekal hidup di sisi Allah Ta'ala, dan dia akan turun sebelum hari kiamat. Cuma dalam ayat Quran datang, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan aku nak mewafatkan engkau dan angkat engkau. Wafatkan engkau dan angkat engkau. Mana wafat? Isa AS kedudukan dia wafat, tapi tidak mati. Itu beza sebab mati dengan wafat ni ada beza. Kalau mati ni terus tak hidup dah. Kalau anda kata wafat ni, ada yang keadaan macam kita tidur dipanggil wafat. Dibalik pada ayat yang ke-42 surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat ke-42. Ayat tu menjadi rujukan kita berkenaan dengan pembezaan wafat tidur, ditidurkan dengan wafat mati. Ayat Zumar ayat yang ke-42, betul 42. Nanti cek balik 42 surah Zumar. So kat situ ada beza. Jadi Allah Ta'ala mewafatkan Isa AS. Kan berkata masyarakat, dia kata okey, jadi memang kita Allah Ta'ala angkat kekal kiamat, dan menunjukkan pada itu hadis-hadis mutawatir. Semua hadis tentang Isa turun ni ada mutawatir. Okay, berkata Imam Syaukani rahimahullah. Okey. Dan aku telah memilih keadaan 2 dhamir tadi untuk Isa, dan telah memilih keadaan dhamir itu untuk Isa, Ibn Jarir At-Tabari, dan berkata dan berpendapat dengan sekumpulan di kalangan salafus soleh, dan dialah yang zahir. Pendapat tu adalah yang zahir, dan kena akhir dengan iman tu dengan Isa AS ketika turunnya pada akhir zaman, macam datang itu dalam hadis-hadis yang mutawatir. Okey. Dan pendapat yang pertama lah, pendapat pertama yang kata dua-dua dhamir tadi balik pada Isa, itulah pendapat yang rajih, kerana baris-baris ayat Al-Quran ketika itu sedang membincangkan, memperincikan tentang tajuk berikut, tajuk berikut. Okay? Kerana apa diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, okay? Dalam hadis, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bukhari Muslim, Bukhari juga Muslim,
Siap. Dia kan masalah dia punya apa? Dia punya apa nama? Paste. Apa rupa entah. Okey, ya. Okey, hadis berkenaan Bukhari Muslim Saya tengah susun balik. Kejap. Okey, hadis Bukhari nombor dan Sahih Muslim nombor. Okey. Saya pastekan nombor dia hadis ni. Okey. Dalam hadis berkenaan Bukhari hadis nombor, Muslim nombor. Okey, Bukhari Muslim hadis nombor 157. 157 157. Saya pilihkan satu daripada Sahih Muslim 157. Okey. Okey, dah hadis berkenaan daripada Abu Hurairah anhu, okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu, dia kata apa? Walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang nyawaku di tangannya. Ni Nabi kata, Nabi bersabda, demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsita. Nabi kata hampir-hampir sangat, dekat-dekat dah sangat untuk turun kepada kalian, di tengah-tengah kalian Ibnu Maryam alaihi salam, itu Isa alaihi salam, hakaman muqsita, sebagai penghukum ataupun pemerintah yang saksama. Fayaksirus saliba, lalu dia akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzira, dan dia akan bunuh babi. Wa yad'ul jizyata, dan dia akan gugurkan jizyah. Maksudnya tak ada lagi dikutip jizyah, iaitu cukai kepada orang kafir yang tinggal di negara Islam. Pasal ketika tu diberikan sama ada A beriman atau B mati. Itu je Isa bagi pilihan. Wa yafidul malu, dan akan melimpah harta, hatta la yakbaluhu ahad. Okey. Dia kata akan melimpah harta sampaikan tak menerima harta tersebut siapa pun. Cuma yaqul Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah pun berkata, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian ingin. Itu ayat surah An-Nisa ayat ke 159. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Sebenarnya tiada di kalangan ahli kitab kecuali pasti akan beriman dengannya sebelum kematiannya. Jadi maksud dia kita kata ayat ni datang berkenaan dengan tajuk Isa turun dan disebutkan berkenaan turunnya Isa alaihissalam. Disokong pendapat pertama. Pendapat kedua yang kata turun pasti beriman dengan Isa sebelum kematian si ahli kitab tu sendiri, ya, itu pun dia kata muhtamal. Pendapat kedua ni boleh diterima juga. Akan tapi pendapat pertama lebih kuat. Ada pun dua pendapat yang terakhir yang kata beriman dengan Nabi SAW sebelum kematiannya atau beriman Allah Ta'ala sebelum kematiannya, itu adalah sangat lemah. Kerana apa? Kerana tidak masuk dia dengan baris-baris ayat. Pasal tajuk ayat tersebut sedang bincang tentang Isa alaihi salam punya penyelamatan. Okey. Baik. Kedudukan atau tanda Isa alaihi salam dalam baris-baris ayat. Okey. Baris-baris ayat Al-Quran datang
berkenaan dengan Isa alaihissalam. Okay, bila Allah Ta'ala terangkan siapa Isa alaihissalam, apa benda yang dia akan buat kan. Lepas kita bacakan daripada ayat sebelum dia. Ayat surah Zukhruf tu, kita tadi baca ayat yang ke 61. Tapi kalau kita baca daripada 59, ayat 59 surah Zukhruf 59, kita patut nampak dekat situ tentang dia punya apa tambahan maksud. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi kita fahamkan. Start daripada ayat 59 sampai 60, kita akan nampak dekat situ bagaimana ayat berkenaan sebenarnya datang tentang tajuk Isa alaihissalam, dan sedang membincangkan berkenaan dengan tajuk apa ciri-ciri Isa alaihissalam. Bila Allah Ta'ala terangkan, nafikan tentang tajuk ketuhanan Isa, in huwa illa abdun, tiadalah dia kecuali seorang hamba. Isa ni tiadalah dia kecuali seorang hamba. An'amna alaihi, kami kurnia nikmat ke atas dirinya. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israel, dan kami jadikan dia sebagai satu contoh, satu tanda untuk orang Bani Israel. Walau nasha'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Kalau kami nak, pasti kami jadikan kami jadikan di kalangan kalian ni para malaikat di muka bumi yang silih menggantikan satu sama lain kalau kami nak. Tapi wa innahu, sungai Isa ni dia la ilmun lis-saati, adalah benar-benar tanda untuk kiamat. Fala tamtarun nabiha, jangan kamu rasa ragu-ragu terhadap kiamat. Wattabi'uni, ikutilah aku, itu Muhammad SAW. Hadha siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Dalam ayat pertama menyebut Allah Ta'ala hakikat Isa alaihissalam, bahawa dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla, dan bahawa Allah Ta'ala kurniakan nikmat ke atasnya dengan nikmat yang banyak. Di antaranya Allah Ta'ala jadikan dia tanda untuk manusia, di mana penciptaan dia Isa alaihissalam ni daripada ibu tanpa bapa, ada ibu tapi tak ada bapa. Allah Ta'ala jadikan dia ni seorang nabi dan seorang rasul. Allah Ta'ala bantu dengan mukjizat yang banyak pada ketika hari dia hidup dahulu, ya, dia di tengah-tengah orang ramai. Dan bahawa Allah Ta'ala angkat dia mengangkatnya ke langit. Dan munasabah disebut baki ayat penggunaan nikmat tu sebelum kematian tu adalah kematian Isa lah. Pasal kita tengah bincang tentang nikmat Isa dapat. So memang sebelum kematian Isa, hari kiamat nanti, sebelum kiamat nanti akan dimatikan Isa. Sebelum kematian itu, disitulah tajuk tentang orang-orang yang di dunia ni sekarang ni, sebelum Isa turun tak nak percaya. Isa turun tu dia baru dah percaya, ya, tapi kepercayaan tadi kemungkinan tidak memberi kesan apa-apa kepada keimanan mereka, macam pendapat kedua katakan. Okay? Itu Allah Ta'ala jadikan dia ni, menjadikan kematian Isa ni, sebelum kematian dia, dan Allah Ta'ala jadikan Isa alaihissalam sebagai tanda kiamat. Dan turun dia daripada langit ke bumi, hidup sesudah ribuan tahun. Kan? Dan Allah Ta'ala dia bantu dengannya Islam, Allah Ta'ala batalkan dengannya kekufuran, dan dia akan bunuh Dajjal, dan juga doanya akan menghapuskan Ya'juj dan Ma'juj. Dan banyak lagi apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Pasal doa Isa ketika itulah yang akan menjadikan Ya'juj Ma'juj mati. Okay. Kemudian Ya'juj Ma'juj ni, bangsa tu yang datang untuk menyerang, ketika itu dia akan mati dengan doa Isa alaihissalam. Maka Isa alaihissalam, dia ni sebenarnya adalah satu perumpamaan, satu contoh untuk Bani Israel ketika hari dia hidup tengah-tengah Bani Israel. Okay. Dan dia akan jadi contoh untuk ahli kitab khususnya, dan untuk dunia seluruhnya pada sebelum daripada hari kiamat, sesudah turunnya dia alaihissalam. Okay. Itu yang jelas, yang kita kata apa yang kita dapat faham daripada tanda Isa. Okay. Kemudian kedua, firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah An-Nisa ayat ke 157 159. Ini pasal tajuk berkenaan dengan pembunuhan yang kononnya dibuat oleh mereka ke atas Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi nak faham ayat ni kena faham, baca semua 157. Okay, surah An-Nisa ayat yang ke 157 159. Tadi Zukhruf kan? Ni ayat lain. Ayat surah An-Nisa 157 159. Ni kat sini pun Allah Ta'ala sebutkan
tentang perkara yang sama. Allah nyatakan tentang Isa alaihi salam, tentang Isa alaihi salam. Allah nyatakan kalau kita kat dewan Baitul Salam, kita boleh je apa PowerPoint tembak dekat sana je. Nampaklah kat depan. Dan kita alhamdulillah baru ni Bersalam dah pindah lah, tidak lagi di Makoba, dah tempat baru. InsyaAllah nanti akan diwar-warkan kita kata keadaan tempat baru nanti insyaAllah. Baik. Dia kata dan firman Allah Ta'ala surah Nisa 153-159, Allah katakan waqau ulihim, dan kata-kata mereka, mana dilaknat Yahudi ni atau dikena mereka ni hukuman oleh Allah Ta'ala, antara sebab dia adalah dan kata-kata mereka, inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam, kami telah bunuh al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah, utusan Allah. Kan bunuh dah, dia kata. Allah kata wama qataluhu wama salabuhu, tidak mereka bunuh dia, tidak mereka tidak mereka salib dia, walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan untuk mereka, diserupakan kepada mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dengan orang yang bercanggahan mengenainya benar-benar dalam keraguan terhadapnya, terhadap pembunuhan berkenaan. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan, tidak ada mereka sebarang pengetahuan kecuali ikutan kepada sangkaan. Wa ma qataluhu yakina, tidak mereka bunuh dia secara yakin. Bar rafa'ahu Allah, bahkan Allah Ta'ala telah mengangkat Isa ilaihi kepada dirinya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah benar-benar perkasa, lagi amat bijaksana. Wa in min ahlil kitabi, dan tiada di kalangan ahli kitab, illa la yu'minan nabihi qabla mautihi, pasti beriman dengannya sebelum kematiannya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat nanti dia akan menjadi ke atas mereka sebagai saksi. Dalam ayat pertama, Allah Ta'ala membatalkan pada awal ayat ni, Allah Ta'ala membatalkan kata-kata Yahudi Nasrani tentang pembunuhan Isa dengan tiga pemastian. Dengan enam pemastian. Allah Ta'ala gunakan 6 pemastian. Kan dia kata itu Allah Ta'ala kata apa? 1, 2, 3. Okey. Allah Ta'ala letakkan dengan 6 taukid. Dia kata kat situ wa ma qataluhu. Allah Ta'ala gunakan ma qataluhu, ma salabuhu. Okey, tidak mereka bunuh dia, tidak mereka salib dia. 2 kali dah. Walakin syibhalu inna lillahi fi syakkin minhu, keraguan. Ma lahum bi min ilmin illa tiba'az zan wa ma qatalahu yakina. Betul lah. So, jadi dia datangkan, Allah Ta'ala gunakan ma tu, nafi tu 6 kali. 6 kali Allah Ta'ala nafikan tentang pembunuhan Isa alaihi salam. Dalam ayat berkenaan 6 kali Allah Ta'ala tegaskan tak dibunuh, Isa tak dibunuh. Maka munasabah pada ayat kedua ni, pada ayat pertama pada kedua, sebutan penegasan yang ketujuh, iaitu Allah Ta'ala angkat Isa alaihi salam kepada Allah Ta'ala secara hidup dengan roh dan jasad kepada Allah Ta'ala. Dan menunjukkan untuk menunjukkan kepada keadaan Isa sesudah percubaan untuk menyalibnya dan pembunuhan dia. Dia Allah Ta'ala selamatkan dia. Dan munasabah pula ayat ketiga datang menegaskan taukid yang ke-8. Dan terakhir itu imannya ahli kitab dengan Isa alaihi salam dan sifat-sifatnya sebelum kematiannya nanti alaihi salam. Dan itu adalah sesudah turun dia secara hidup pada akhir zaman nanti, sebelum berlaku kiamat, seperti sebagai tanda daripada tanda kiamat dan tanda dekatnya berlaku kiamat. Ini yang menguatkan bahawa dhamir yang kata qabla mautihi itu kembali kepada Isa alaihi salam. Isa alaihi salam itu memang jelas. Baik. Ketiga, keadaan Isa alaihi salam sesudah dia turun. Bila Isa alaihi salam turun nanti, apa dia buat? Apa keadaan dia? Sehingga Al-Quran Karim telah mengisyaratkan kepada turunnya Isa alaihi salam sebagai tanda kiamat. Tapi Quran tidak memperincikan perbincangan yang datang tidak diperincikan mengenai keadaan selepas turun alaihi salam. Okey. Jadi dengan sebab itu seorang pengkaji kena mengkaji, dia akan kena bergantung seluruhnya kepada sunnah nabawiyah yang sahihah untuk dia ambil kira di sana, kan? Dan juga sebagai afdal tafsiran bagi Quran. Sesudah tafsiran Quran, maka tafsiran dengan sunnah tu dia yang paling tepat.
Okey, apa keadaan Isa daripada hadis Nabi ceritakan. Okey. Sifat Isa alaihissalam, okey, yang apa dari segi apa khalqiyah, daripada bentuk rupa dia. Dan menyifatkan Nabi SAW, Isa alaihissalam, dengan bahawa dia ni sederhana, tinggi. Okey, rambut dia halus. Warna kulit dia putih. Okey, yang kemerah-merahan. Dan wajah dia macam apa bersinar. Seolah-olah menitis padanya air macam ada menitis padanya air. Air dan juga mutiara, macam wajah dia bersinar, berseri. Okey. Inilah hadis diriwayatkan. Okey, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nombor 7128. 7128, dan tajuk berkenaan sebut tentang Dajjal, tapi dalam kisah tersebut Nabi ceritakan. Nabi kata bainama ana naimun atufu bil ka'bati. Dia kata sedang mana aku tidur, aku nampak aku bertawaf di Baitullahil Haram, di Kaabah. Fa idza rajulun adamun sabtu sya'ri. Dia ada orang lelaki yang sederhana, saiz dia, badan dia, rambut dia berketak-ketak, dia kata yantufu aw yahraku ra'suhu ma, dan menitis ataupun turun daripada rambut dia, ada kepala dia air. Qultu man hadha, lalu aku kata siapa ni? Lalu dijawab oleh para malaikat, kata Ibnu Maryam, qalu Ibnu Maryam. Dan memang kita tahu bahawa mimpi para anbiya adalah benar, dan bahkan satu juzuk kenabian. Mimpi Nabi itu adalah benar. Nabi ceritakan itu adalah benar lah. Adapun orang lain punya mimpi ni boleh jadi, boleh tidak. Jangan ada orang tu dia sangka bahawa dia dengan banyak berzikir, banyak ibadat, mimpi dia semua betul. Sebab Nabi SAW punya mimpi itu adalah panduan sebenar kita ambil. So itu sifat dia. Dalam hadis yang lain, dalam hadis lain bersabda Nabi SAW, laisa baini wa bainahu nabiyun, tidak ada di antara aku dengan dia sebarang nabi. Maksudnya Isa bin Maryam, kan, dia tidak ada di antara aku dengan dia sebarang nabi. Dia kata wa innahu nazilun, dan dia pasti turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rafuhu. Okay. Bila kamu lihat dia, kamu kenallah dia. Rajulun marbu'un. Okay. Lelaki yang sederhana, badan dia saiz tinggi, ilal humrati wal bayat, kepada warna kulit dia seolah-olah kemerah-merahan, keputih-putihan, kemerah-merahan. Okey. Baina mamsuratain. Sekejap kalimah jarang pakai, jadi kita kena cek dalam hadis Nabi. Sekejap. Mamsuratain. Sekejap. Okey, maksud dia ni hadis ni daripada Abu Daud. Okey, maksud dia punya pakaian dia dalam pakaian yang berwarna sikit kuning. Okey. Ka'anna ra'suhu, seolah-olah seolah kepala dia, ka'anna ra'sahu yakturu wa illam ballal bihi balal. Seolah rambut dia macam menitiskan air sekalipun tak ada basahan. Tak ada basahan pun nampak macam basah-basah je rambut dia. Ini sifat yang pertama disebutkan tentang sifat Isa AS. Okey, kemudian lain tu tempat turun dia. Okay, dan tempat dan sifat turunnya Isa AS. Dia kata akan turun dia akan turun turunnya Isa AS. Dia akan turun di sisi menara yang berwarna putih di timur Dimashq. Dan dia adalah dan ketika turun tu dia akan meletakkan dua tangannya pada sayap dua malaikat. Dua malaikat turun dalam hadis Nawas bin Sam'an. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 2137. Imam Muslim 2137. Okay. Dalam hadis yang panjang tu Nabi sebut idz ba'atsallahu al-masih ibn Maryam. Ketika itu, maka tiba-tiba lepas Dajjal keluar, maka Allah Ta'ala pun utuskan Al-Masih bin Maryam. Fayanzilu ala manaratil bayda syarqai Dimashq baina mahrurataini. Dia kata maka Isa akan turun di sisi menara putih di timur, belah timur Dimashq. Di antara mahrurataini maksud dia pakaian dia pakai tu. Maksud dia di antara dalam keadaan pakaian dua jenis pakaian yang warna dia kekuning-kuningan. Wadi'an kaffaihi, meletakkan dua tapak tangannya ala ajnihati malakain, pada sayap dua malaikat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, okey.
Dahulu dia kata, ketika Imam Nawawi sebut, dia kata menara ni wujud pada dahulu Imam Nawawi kata menara ni wujud pada hari ini di timur Dimashq. Dia berkata Muhammad Fuad Abdul Baqi sekarang, dan menara ini wujud pada hari ini di timur Dimashq. Maksudnya Imam Nawawi tahun 600 lebih hijrah sebut yang tu. Fuad Abdul Baqi pada zaman kita 1900 lebih kata macam tu juga. Okay. Dan tak kira sama ada wujud pada hari ini atau selainnya, yang pentingnya adalah Isa AS akan turun, akan terjadi menara putih di timur bandar Dimashq yang turun padanya Isa AS. So, Nabi dah kata dia akan turun di si menara berkenaan. Wallahu a'lam, mungkin ada geng-geng teori konspirasi sebagainya, dia kata kalau kita rosakkan menara tu macam mana? Ini masalah kan. Dia jadi macam geng Yahudi. Bila nak berlaku kiamat, kita boleh lari dari kiamat dengan hilangkan tanda. Sebab tu Nabi SAW dahulu kan, bila baginda SAW macam ketika kisah yang masyhur tentang kisah bapa saudara Nabi bawa Nabi pergi ke Syam, nak bawa pergi tapi tak sampai. Bila dilihat oleh seorang rahib Kristian, nampak Nabi SAW, lalu dia kata suruh bapa saudara Nabi bawa balik. Dia kata kalau Yahudi nampak dia akan bunuh. Punca dia mungkin kerana bunuh tadi pasal tak nak jadi kiamat. Sebab kalau Nabi Muhammad datang, kiamat dah dekat. Kalau Nabi Muhammad tak datang, kiamat tak jadi. Ini bagi setengah-setengah orang-orang Yahudi, dia ada pahaman macam tu. Dan mungkin sebahagian orang yang ikut teori konspirasi pun percaya macam tu. Mana kalau kita boleh elakkan daripada kejadian Dajjal datang ni, maka kita akan selamat. Dajjal tak jadi datang, maka kita pun tak jadi kiamat. Bolehlah berniaga banyak-banyak, kan buka restoran banyak ke, boleh buka stesen minyak banyak ke, jadi kaya lagi. Allah alam. Mungkin itu fahaman yang ada pada setengah orang yang percaya berkaitan dengan boleh alih kiamat. Okey. Sedangkan kita umat Islam, kita faham apa Nabi sabdakan, dia akan terjadi macam Nabi sabdakan. Takkan silap sikit pun. So kita beriman dengan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala yang terakhir, yang mencerita pada kita apa yang akan terjadi. Okey, baik. Jim ketiga, apa benda dia akan buat? Okay, kita sebut sifat dia, kita sebut tempat turun dia. Okay, apa dia akan buat? Seperti apa perbuatan terpenting Isa bin Maryam. Apakah perbuatan terpenting Isa bin Maryam? Okay, pertama, pembatalan baginda alaihissalam terhadap fahaman Nasrani. Akan membatalkan Isa alaihissalam sesudah turunnya agama Nasrani, di mana dia akan mematahkan salib, dia akan bunuh babi, dan dia akan tak akan menerima daripada orang Nasrani dan selain mereka kecuali Islam. Maka tak terima jizyah, either Islam atau mati. Dan itu ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW. Okay, dalam hadis Nabi SAW yang kita baca tadi kan, hadis Sahih Muslim tadi, Sahih Bukhari pun ada. Nabi kata walladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang aku di tangannya, la yushikanna, pasti dekat hampir-hampir dah, ayyan zila fikum ibnu Maryam, turun di tengah-tengah kamu ibnu Maryam, hakaman muqsita, sebagai pemerintah yang saksama. Fayaksirus saliba, lalu dia akan patahkan salib. Wa yaqtulul khinzira, dan akan bunuh babi. Wa yadha'ul jizyata, dan akan gugurkan jizyah, maksud tak terima jizyah. Wa yafidul mal, dan akan melimpah harta hatta la yakbaluhu ahad. Tadi kita sebut dalam riwayat Muslim kan, ini dalam Bukhari hadis nombor 2222. Dalam Sahih Bukhari 2222 2222. Okey. So di antara itu yang dibuatkan, tak ada lagi diterima. Tak ada kebebasan beragama ketika tu. Isa bagi A atau B je, amal Islam ataupun mati. Baik. Kedua, qada'uhu ala, dia akan keputusan ataupun pemutusan Isa alaihissalam ke atas semua agama kecuali Islam. Zahir daripada Allah Ta'ala akan menangkan, Allah Azza wa Jalla akan menangkan pada zaman Isa bin Maryam Islam, okay, ke atas semua agama. Bahkan Allah Ta'ala musnahkan pada zaman Isa bin Maryam ni semua agama kufur. Dan Allah Ta'ala matikan semua kafir yang mencium akan bau Isa bin Maryam. Dan sampaikan bau dia akan sampaikan, dan bau Isa bin Maryam, badan dia akan sampai sejauh mana mata dia melihat. Okey, jadi dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Imam dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim hadis nombor 2137. Nabi SAW bersabda, idza ba'atsallahu al-masih ibn Maryam, apabila Allah Ta'ala utuskan Masih bin Maryam, fayanzilu indal manatil bayda syarqi Dimashq baina mahru dataini. Apabila Allah Ta'ala utuskan Isa bin Maryam, dia akan turun di sisi menara putih di timur Dimashq,
di antara dua pakaian yang berwarna kekuning-kuningan. Wadi'an kafahi ala ajnihati malakain, meletakkan dua tapak tangan dia di atas sayap para malaikat, dua malaikat. Idza tatarasu qatara, bila dia tunduk kepala dia akan menitis. Okey. Dia kata wa idza rafa'a tahaddara minhu juman kallu'lu'i. Okey. Bila dia angkat kepala dia, maka macam seolah akan turun daripada dia seperti mutiara, mana wajah dia bercahaya. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata, maka takkan takkan terkena bagi seorang kafir mendapati bau nafas Isa alaihissalam kecuali dia pasti mati. Dan wa nafasu, dan nafas Isa alaihissalam batang bau dia yantahi haitsu yantahi tarfu, dia akan tamat sejauh mana mata dia mandang. So tak ada siapa akan hidup kecuali siapa yang ikut Isa alaihissalam saja. Sebab tu pertembungan yang ketika dengan Ya'juj Ma'juj ketika tu, itu yang tinggal. Tapi lepas daripada Isa mati, yang tinggal tu akan jadi balik lah. Itu macam biasa, macam Nabi Nuh AS ketika naik atas kapal semua sekalian beriman saja. Tapi lepas daripada generasi lepas generasi, maka datang balik kekufuran selepas tu. Sebab kiamat tak akan terjadi kepada atas orang-orang yang beriman. Okay. Dia akan jadi pada orang yang kafir saja. Dan bersabda Nabi SAW menjelaskan, maka fayuhlikullahu fi zamanihi al-milala kullaha ilal Islam. Allah akan musnahkan pada zaman Isa datang nanti semua agama kecuali Islam. Kecuali Islam. Ini hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. 10210. Okey. Okey. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam Quran As-Saff ayat ke-9. Allah Ta'ala katakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah Ta'ala yang telah utuskan utusannya dengan petunjuk dan agama kebenaran untuk dia menangkan Rasul tadi atau agama dia tadi ke atas agama seluruhnya, sekalipun tak suka orang-orang musyrik. Berkata Imam Tabari dan tafsir ayat ini, dia mengatakan untuk menangkan agama kebenaran itu Islam yang dia utuskan dengannya Rasulnya Muhammad SAW ke atas semua agama selain daripada Islam. Dan itu adalah berlaku ketika turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, ketika menjadi agama hanya satu saja dan takkan ada kecuali Islam ketika itu. Diriwayatkan Imam Tabari dan juga Imam Tabari telah diriwayatkan dengan sanad beliau sendiri daripada Abu Hurairah anhu, dia berkata liuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, berkata Abu Hurairah, khuruju Isa bin Maryam dimaksudkan dengan menangkan ke atas semua agama adalah ketika keluarnya Isa bin Maryam. Okey, itu ciri kerja kedua dia. Okey. Kerja ketiga Isa bin Maryam adalah pembunuhan dia terhadap Dajjal dan juga pengikut Dajjal di kalangan Yahudi. Ni dengar cerita ni orang marah lah orang-orang yang dengar hadis ni kan. Ada orang akan kata kan. Tapi memang benda ni adalah apa yang diceritakan berkenaan dengan Isa bin Maryam punya kerja. Apa yang dia akan buat ketika dia turun nanti. Okey, ketika dia turun nanti. So kita face by face kan. Kita pergi dulu pada tajuk pertama, kerja dia. Yang penting kat sini adalah pembunuhan Isa bin Maryam terhadap Dajjal dan pengikutnya daripada kalangan Yahudi. Okey. 3 Nanti ada tajuk Ya'juj Ma'juj pun datang juga. Okey, sesungguhnya fitnah tak ada fitnah yang paling dahsyat, paling bahaya kata manusia di antara Adam sampai hari kiamat adalah fitnah Al-Masih Dajjal. Tak ada lebih besar banding ujian atau jogaan yang dibuat oleh Al-Masih Dajjal. Dan kerana sabda baginda SAW, ini kerana sabda baginda SAW dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2946, dan hadis berkenaan Nabi SAW bersabda, ma baina khalqi Adama ila qiyamis saati amrun akbaru minad dajjal. Tidak ada di antara penciptaan Adam sehinggalah berlakunya kiamat satu perkara yang lebih besar berbanding Dajjal. Itu adalah sebab kerana pendakwaan Dajjal ni dengan ketuhanan. Dia bukan ajak kita pakai vaksin. Dia nak kita jadikan dia Tuhan. Mengaku dia pentadbir sekalian alam. Kan? Berdalilkan dengan apa yang bersandarkan kepada apa dia jalankan. Allah Ta'ala jalankan di atas tangannya daripada perkara mencari adat, seperti menurunkan hujan, turunkan hujan dari langit, atau tumbuhkan tumbuhan di bumi, ataupun dia ataupun keringkan, tanduskan bumi, ataupun pembunuhan seorang lelaki yang dia bunuh kemudian dihidupkan balik, dan bersama dia ada syurga dan neraka. Ini benda-benda yang dia buat dan dia bawa, dan dia akan kata aku Tuhan. Dia sembah.
Saya tak faham macam mana ada orang kata, taklah ustaz, kita ikut cakap dia tu Tuhan lah. Mana pula macam tu? Kita ikut cakap WHO ni bukan maksud dia kita sembah WHO. Bahkan kita boleh langgar je. Benda yang mungkin WHO cakap A, kita buat B. Ada je orang buat, tak ada masalah pun. Apa macam-macam macam bila WHO tak setuju penggunaan ivermectin kan sebagai ubat bagi penyembuhan untuk COVID-19. Banyak yang negara langgar je. Kita pun buat uji kaji sekarang, tak ikut pun WHO. Apa masalah dia? Peliknya bila ada orang kita ni macam kepala tu, Allah Alam, tak tahu apa jadi. Rosak teruk sangat. Kan suka tengok movie banyak sangat, jadi rosak macam tu. Jadi dia pasal benda besar yang dia akan buat ni, dia akan buat aktiviti-aktiviti dia buat tadi sambil mendakwa ketuhanan. Mendakwa diri dia Tuhan. Kerana bahayanya dia ni, yang bersangatan bahaya sangat, Nabi SAW ingatkan kita terhadap dia dan beritahu kita tentang sifat-sifat dia. Di antara sifat dia adalah buta sebelah mata kanan. Tertulis di atas dahinya kafir. Tertulis di atas dahi dia kafir, kafara. Dan akan nampak tulisan tersebut, tak kira siapa yang beriman, tak kira dia boleh menulis atau tak boleh menulis. Itu Nabi sebutkan. Tiba-tiba ada golongan sesat kata apa? Siapa kaji nampak lah ustaz, siapa tak kaji tak nampak. Nabi kata membaca tulisan tersebut, orang yang kafir ataupun orang yang beriman, tak kira dia boleh membaca atau tidak. Nabi kata macam tu. Datang tiba-tiba kita kata, maksud dia ustaz, maksud dia. Nabi cakap lain, awak kata lain. Ini semuanya adalah pengikut ajaran sesat yang ada dalam masyarakat kita sekarang ni, yang datangkan dengan berbagai-bagai perli-perli kerajaan lah, perli-perli ulama' kan. Dia kata ulama' ni ikut apa dajjal dan sebagainya. Ini semuanya adalah antara pengikut-pengikut teori konspirasi yang sangat bahaya kan. Bila dia pakai jubah ke, dia pakai serban ke, pakai kopiah ke, dia cium Hajar Aswad tunjuk muka ke dekat cium Hajar Aswad ke, tak guna. Tak beri kesan apa-apa. Sebab dengan jelas dia langgar hadis Nabi. Dia tak nak ikut penjelasan Nabi, dia nak ikut kepala otak dia sendiri. Ini sangat bahaya. Sebab Nabi kata akan lihat. Pasal kalau kita kata yang mengkaji nampak, tak mengkaji tak nampak, maksud dia siapa nampak tu mukmin, siapa tak nampak kafir. So awak yang tak nampak, kafir dah. Dia yang nampak tu adalah mukmin. Sebab Nabi katakan orang beriman akan nampak tulisan tersebut. Orang kafir tak akan nampak. Ini bahaya dia, kan? Dan Nabi perintah kita untuk minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada Dajjal. Dan bila kita berjumpa dengan Dajjal, kita nak baca pada dia pembukaan surah Al-Kahfi. Maka hafal dari sekarang. Hafal daripada sekarang. Okay. Dan Dajjal ni akan keluar pada manusia sebelum turunnya Isa AS. Dia akan tinggal 40 hari. Merosakkan kerosakan pada bumi. Dan juga akan berhenti. Okay? Tempat perhentian dia dan pengikut dia kerana Yahudi ke bumi Muqaddasah berdekatan dengan Baitul Maqdis, di mana akan turun Isa bin Maryam membunuhnya dan akan bunuh orang-orang Islam pengikut-pengikut Yahudi. Okey. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Hakim dan Mustadrak beliau, Nabi SAW bersabda, hum al-arabu yawma idzin qalil. Mereka orang Arab pada hari berkenaan adalah sedikit. Wajuluhum ya bi Baitul Maqdis muqaddas, dan banyak dengan mereka ni di Baitul Maqdis. Imamuhum rajulun salihun. Ketua mereka adalah seorang lelaki yang soleh. Fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim subha, dan sedang mana imam mereka mara untuk solat bersama mereka solat subuh. Idh yanzilu Isa bin Maryam as-subha. Tiba-tiba turun Isa bin Maryam ketika waktu subuh berkenaan. Faraja'a dhalikal imamu yang qusu. Lalu telah patah balik ke belakang, imam berkenaan berundur. Yamshi qahqara, dia bergerak ke belakang. Liyataqaddama Isa yusalli bin nas. Supaya mara Isa bin Maryam solat dengan orang ramai. Bila Isa turun, semua kenal. Tak ada siapa tak tahu sebab Nabi sebut tentang turunnya Isa ketika itu. Fayadau Isa yadahu baina katifaihi thumma yaqulu lahu taqaddam fasalli. Kemudian Isa akan letakkan tangan dia di antara dua dekat belakang ketua orang beriman ketika itu, dikatakan ia adalah Mahdi, ya. Kemudian Isa akan berkata pada dia, bara dan solatlah. Fa innaha laka uqimat, kerana untuk engkau lah, kerana ia solat ni untuk engkau dia telah diiqamatkan. Fa yusalli bihim imamuhum, imamam, maka imam tu solat bersama mereka sebagai imam. Fa idzan sarafa qala Isa alaihi salam, ya,
Bila kita selesai solat, Isa bin Maryam berkata, "Iftahul bab, buka pintu." Fa yaftahu wara'ahu dajjal. Ma'u sab'una alfa yahudiyin. Ketika tu dibuka pintu tu dan melihatlah dia nampak Isa bin Maryam dajjal. Dan bersama dajjal ketika itu 70,000 Yahudi, kulluhum dhu saifin. Muhilli wasaj. Semua mereka ni ada pedang, kan? Ketika tu bawa pedang, kan? Memang kita kata ini di antara perkara yang akan berlaku nanti. Tentang tajuk apa? Tentang cara warfare pada zaman berkenaan tidak sama dengan zaman kita sekarang ni. Yang kita kata benda berkenaan, okey. Muhallan wasajin, jap. Zu saifin muhallan wasajin, jap. Muhallan maksud dia adalah kejap. Sekejap. Okay, tak ada dia kat sini, tak ada. Okay, dia maksud dia apa cara perang zaman berkenaan nanti tidak seperti zaman kita. Wallahu a'lam, kan. Berapa lama masa dia ambil? Wallahu a'lam, Taala saja mengetahui. So Nabi Isa AS tidak gunakan senapang macam Nabi SAW sebutkan tentang tajuk pembunuhan belakangan. Berapa lama masa nak ambil? Wallahu a'lam. Sebab kita kena ingat tamadun dunia ni telah pun menunjuk pada kita bahawa telah berlaku perubahan. Contoh macam pembina piramid, yang bina piramid, kan, yang besar tu, atau yang bina tempat estate di Maya, ataupun bina orang-orang yang bina Angkor Wat di Vietnam, ataupun orang yang bina Candi Borobudur di Indonesia, ataupun orang yang di Lembah Bujang, di Merbuk, di Kedah, yang mereka ada pusat peleburan besi dan sebagainya, bangunan batu. Kumpulan manusia berkenaan dah tak ada, telah pun hilang. Dan kita datang teknologi lain pula. Maka Allah Ta'ala boleh tukarkan kita daripada satu keadaan yang lain. Ini tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu disebutkan berkenaan dengan diorang ketika tu akan bawa lah, kan, pedang dan sebagainya. Fa idza nazara ilaihi dajjal, bila melihat kepada Nabi Isa Dajjal, dhaba kama yadhubu al-milhu fil ma', dia akan mencair seperti mencairnya garam di dalam air. Maka fa yantaliku hariban, maka dia lari, cabut, nampak Isa dia lari. Wa yaqulu Isa alaihi salam, inna li fika darbatan, sebenarnya untuk aku pada engkau ni satu pukulan. Dia kata, lan tasbikuni biha, yang kau takkan boleh lari kau daripada pukulan aku ni, kan. Fa idrikuhu inda babil lud, maka Isa akan dapat kejar dia sampai pintu Lud di timur Baitul Maqdis. Fa yaqtuluhu, dia dibunuh, dia akan bunuh Dajjal. Fa yahzamullahu al-yahud, Allah Ta'ala akan kalahkan orang Yahudi ketika itu. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyyun illa antaqallahu dhalikal syai'. Dia kata takkan tinggal satu benda pun yang Allah ciptakan yang akan bersembunyi di belakangnya seorang Yahudi, kecuali akan bertutur benda berkenaan memberitahu. La hajara wala syajara wala haita wala dabbata. Tidak ada sebarang batu, tidak juga pokok, tidak ada tembok, tidak ada sebarang binatang, illa gharqat, kecuali gharqat saja yang takkan bercakap. Fa innahu min syajarihim, kerana ia pokok mereka. La tuntiku, tidak akan bertutur, ya, tak akan bertutur. Okey, la tantiku illa kecuali pokok-pokok ke benda tu akan berkata, ya Abdullah al-muslimu, hai hamba Allah Ta'ala yang muslim, hada Yahudi, ini Yahudi, fata'al faqtulhu, ini Yahudi, mari bunuh dia. Maksudnya ini pengakhiran yang dijadikan kepada kisah Dajjal, okey. Kemudian ni baca panjang ni kan tak lepas ni. Okey. Okey. Yang keempat, tugas dia keempat adalah selepas daripada Dajjal dibunuh, doa Isa alaihissalam ala Ya'juj wa Ma'juj. Doa Isa bin Maryam ke atas Ya'juj dan Ma'juj.
Okey, doa Isa alaihissalam kata Ya'juj Ma'juj. Nanti bab Ya'juj Ma'juj ni kita akan bincangkan lebih detail. Okey. Dia kata tidaklah orang Islam, orang-orang beriman, okey, mereka dapat berehat selepas pembunuhan selepas fitnah Masih Dajjal. Tak sempat diorang nak rehat lama, melainkan dah keluar kepada mereka fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Lalu berdoa ke atas mereka, berdoa baginda alaihissalam, Isa alaihissalam akan berdoa ke atas Ya'juj Ma'juj. Allah Ta'ala musnahkan mereka daripada mula sampai akhir semua sekali, tak ada siapa tinggal. Dalam hadis Nawas bin Sam'an, hadis riwayat Imam Muslim, hadis nombor 2137, hadis kita bacakan tadi. Ini antara potongan dia. Okey, berkata, dan Nabi SAW bersabda, wa yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuhu, dan akan dikepung Nabi Allah Isa dan teman-teman dia, hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinar, sampailah kepala lembu untuk seorang mereka pada waktu itu lebih baik berbanding 100 dinar. 1 dinar 425 gram emas. Lebih kurang dalam, saya bilang kalau kita harga emas dan 200 gram segram RM200, maka kita akan dapat 85,000. Mana nilai kepala lembu lagi mahal daripada nilai tersebut, sebab tak ada makanan, dikepung sampai mereka jadi payah nak apa-apa, tak dapat makanan. Okey, dia kata lebih baik daripada, dia kata li hadihim dia kata okey, dia kata dia kata masih lebih baik berbanding 100 dinar untuk seorang mereka pada hari berkenaan. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu, lalu telah memohon, meminta Nabi Allah Isa dan sahabat teman-temannya, fayursilullahu alaihim an-naghafa fi riqabihim, lalu Allah akan utus kepada mereka ulat pada tengkuk-tengkuk Ya'juj Ma'juj ini. Ya. Ya, biasa ni pada dia ulat tu biasa dalam hidung unta. Jadi bentuk macam tu. Pada tengkuk Ya'juj Ma'juj punya tentera tu. Fasbihu farsal. Kan dan mereka semua mati Mereka semua jatuh terbunuh seperti nyawa yang satu. Duduk je ulat tu terus semua mati. Tak ada siapa yang tinggal. Dan juga insya-Allah akan datang perincian tentang Ya'juj Ma'juj secara terperinci pada tajuk yang berikutnya. Okey. Panjang lagi ni. Tak boleh lama sangat. Okey, baik. Kita ambil empat kerja yang dibuat oleh Isa AS. Empat kerja yang dibuat oleh Isa. Okay, nanti kita akan bincang insya-Allah. Hukum Isa, keberkatan Isa, tempoh dia tinggal dan kematian dia. Ini kita bincangkan satu bab khas sebelum kita masuk pada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dia ada kisah khas berkenaan dengan bagaimana ketika Isa AS datang nanti, dia ada empat dia punya keadaan hukum yang dia laksanakan, kemudian pemerintahan dia, keberkatan dia, tempoh diam dia di muka bumi, dan juga kematian dia lepas tu. Itu nanti ada diceritakan daripada hadis-hadis yang sahih yang akan berlaku ketika mana Isa AS memerintah nanti. Apa akan jadi ketika pemerintahan Isa, keberkatan, tempoh dia tinggal, dan juga kematian dia nanti. InsyaAllah kita akan sambung tajuk tu sebelum kita masuk pada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Wallahu a'lam. Itulah masalah kenapa ada orang gagal lah. Saya pun tak tahu kenapa. Okay, baik. Wallahu a'lam, kita berhenti situ. Okey, ada soalan? Internet masalah ke? Saya pun tak tahu kenapa. Itulah, ada orang kata clear, ada orang kata masalah. Kenapa gagal hari ni? Wallahu a'lam. Okey, baik. Ada soalan apa? InsyaAllah nanti kita akan ambil sikit lagi tentang kisah Isa sebelum kita masuk pada Ya'juj dan Ma'juj. So, dia ada bahagian agak panjang sikit yang disebutkan berkenaan dengan hatta orang yang tinggal bersama tentera yang kita panggil bersama Isa alaihissalam ni, diampunkan dosa dia. Orang yang bersama Isa alaihissalam akan diampunkan dosa dia. Jadi itu nanti kita akan bincangkan sikit berkenaan dengan apa yang berlaku ketika Isa alaihissalam
apa datang nanti, itu kan kita ambil sikit lagi. Baru kita masuk pada tajuk Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj sebagai tempat sebagai perbincangan tanda kiamat yang kedua. Baik. Wallahu a'lam. Okey, tak ada benda, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah hamdi syu'ala la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.